Hello. Ni, kau ni, kau ni. Ha? Kau mana? Ika KLA. Mana? KLA. Kau tak payah pergi, kau tak payah pergi Sabah, tak payahlah. Kau nak sembang lebih-lebih dengan aku. Tak apa tu. Nah. Kau faham tak? Kalau kau rasa kau hebat sangat, Boy. kau dengar sekejap, kau dengar sekejap, kau dengar sekejap. Ni. Saya boy masuk sibuk tu. Gini, Saya tak dapat pakai pun. Saya tolak saya. Gini. Ha. Gini Zami, kau, aku tak ambil tindakan undang-undang dengan kau. Aku tak hantar surat lawyer dengan kau. Cukup bagus tau. Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 163. Saya Amin Fuad. Kali ini berseorangan. Untuk anda penonton di rumah, apa khabar? Minta maaf, kali ini saya masih lagi berseorangan yang masih meneruskan perjuangan. InsyaAllah kalau kita diberikan kesempatan dan rezeki, InsyaAllah kita akan ada lagi kawan-kawan kita kembali untuk bersama kita. Tapi buat masa ni, saya akan teruskan perjuangan untuk pemain ke-12. Jangan lupa sokong pemain ke-12. Okey, episod kali ni kita nak bagi komen sikit lah. Ada 3 subtopik yang kita nak ceritakan. Pertamanya adalah tentang Lim Tiong Kim, jurulatih Perak yang telah meninggalkan pasukan Perak ataupun dipecat kalau mengikut statement yang dikeluarkan oleh Perak FC sendiri. Beliau mengharungi 12 perlawanan, kedudukan di nombor 11, 2 menang, 3 seri dan 7 kalah, dan dia dipecat selepas itu ataupun meninggalkan pasukan Perak. Aku percaya dia tak meninggalkan pasukan Perak dengan sendiri, mungkin dipaksa untuk tinggalkan pasukan Perak. Okay, apa dah jadi? Trust the process. Adakah sebenarnya trust the process tu sudah tak ada? Apa kata anda di luar sana? Sebab belum separuh musim lagi. Ada yang kata Liga Super ni tak sesuai kalau tempat untuk bereksperimen dan trust the process ni. Tapi cerita dia, bukanlah aku nak kata Lim Tiong Kim ni dia nak bereksperimen sangat. Tapi kalau kita tengok skuad dia, adakah kalau dengan diberikan masa, Perak akan menjadi lebih baik? Sebab tak sampai separuh musim lagi. Aku rasa boleh. Tapi lebih banyak masa perlu diberikan kepada pasukan Perak bersama tim Lim Tiong Kim. Okey, kalau kita tengok statistik, aku terus masuk statistik. Perak adalah pasukan paling banyak menggunakan pemain bawah 23 tahun. Okey, setakat ini. Penggunaan pemain first 11 juga, dalam first 11, penggunaan pemain bawah 23 tahun ni juga sangat tinggi. Antara yang paling tinggi lah, bukan sangat tinggi, paling tinggi. Yang tadi pun paling banyak kan dalam skuad. Dan Perak dan KL antara pasukan yang guna pemain bawah 20 tahun. Cumanya, bila kita tengok kepada Piala MFL, dia terbalik pula. Perak menjadi pasukan paling sedikit menggunakan pemain bawah 23 tahun. Menggunakan pemain lebih pengalaman di Piala MFL berbanding dengan skuad utama. 5 perlawanan terakhir, kalau kita tengok dengan Perak ni, menentang Sabah, dia pakai 2 pemain import. Menentang Selangor, dia pakai 2 pemain import. Menentang Kelantan, dia memakai 1 pemain import, di mana tak salah lawan Kelantan menang. Lawan Negeri Sembilan seri, 1 pemain import, dan lawan KL kalah 1-0, 1 pemain import. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhannya, skuad sangat muda. Pemain import juga, orang kata macam Lim Tiong Kim cakap lah, sebelum musim bermula dia tak nak pakai ramai, dia nak pakai pemain tempatan dan pemain muda. Statistik lain yang kita boleh tengok pula adalah Perak total shot ataupun total percubaan dalam Liga adalah paling sedikit. Ini yang masalah paling utama lah. Bila paling sedikit, masalahnya kurang nak menjaringkan gol lah. Walaupun kita Perak berada di kedudukan nombor 11, bukan di kedudukan nombor 14 pasukan terakhir, tapi mereka mempunyai shot paling sikit. Shot on target juga paling sedikit. Jadi itu menunjukkan salah satu masalah lah untuk pasukan Perak. Cara permainan pula aku nak cakap adalah, aku boleh kata ada hala tuju. Nampak macam ada falsafah. Kalau kita tahu Lim Tiong Kim ni, dia suka bermain, orang kata dari segi, dia suka berlari, dia suka pemain dia berlari, menunjukkan tenaga, hardworking apa semua. Tapi ada cara permainan tu aku nampak. Cumanya nak menjayakan salah satu falsafah ni, satu mengambil masa. Nombor 2, skuad tu bagus untuk menerapkan apa yang dia nak. Ini yang aku nampak lah cara permainan. Apa expectation penyokong? Tu aku nak tanya penyokong Perak sana ataupun penyokong bola sepak di sana. Apa sebenarnya expectation penyokong terhadap pasukan Perak ni? Rata-rata top 8, top 10, top 4, top 6. Macam untuk aku, kalau Perak dapat tamatkan dalam top 12 pun, bagi aku dah good enough. Sebab kita tahu dia punya limitation ataupun had-had yang dihadapi oleh Lim Tiong Kim sendiri. Adakah benda ni salah Tiong Kim?
adakah skuad ini tidak cukup baik? Adakah Lim Tiong Kim sepatutnya berada di skuad bawah 23 tahun sebab pengalaman dia yang sebelum ni? Bagi aku tak salah dia nak mencuba pasukan senior sebab kita tahu pengalaman dia memang sebelum ni semua pasukan bawah umur. Aku okey, aku tak ada masalah sebenarnya dengan Lim Tiong Kim ni. Kalau yalah, walaupun aku bukan penyokong Perak, tapi aku sendiri merasakan beliau patut diberikan masa. Walaupun aku ni sebenarnya bukan penyokong tegar Lim Tiong Kim. Banyak benda yang aku tak setuju, banyak benda yang aku boleh setuju. Tapi aku just harap sepatutnya diberikan satu musim lah. Kan? Sebab tak salah aku, Liga musim ni pun kalau pasukan terakhir nombor 14 akan melawan play-off dengan pasukan Division 3 ataupun Division 3 lah kan, untuk menentukan bahawa pasukan akan kekal bersama pasukan Liga Super ataupun sebenarnya turun ke M3. Lebih kurang macam itulah. Itu pendapat akulah. Aku kecewa sikit bila dengar, tapi tak terkejut sebab aku pun dah meramalkan sebenarnya Lim Tiong Kim antara coach ataupun Perak akan struggle. Macam tu. Tapi walaupun tak terkejut, tapi aku kecewa sikit lah kan, walaupun aku bukan penyokong Lim Tiong Kim. Okey, kita tutup cerita Lim Tiong Kim. Perak akan mungkin dapat jurulatih barulah. Sementara sekarang Lucy Cek lah. Bahagian kedua ni kita nak ceritakan khabar angin sikit lah. Kita nak cerita khabar angin. Baru-baru ni dua pemain aku nak cerita. Yang pertamanya aku nak cerita pasal Faisal Halim. Khabar angin mengatakan Faisal Halim ada menarik minat dua pasukan di Korea Selatan, iaitu pasukan Incheon dan juga pasukan Suwon. Incheon ni aku nak cerita, dia adalah pasukan yang dimiliki oleh sebahagiannya dimiliki oleh kerajaan negeri, dan Suwon adalah pasukan yang pernah menjuarai K-League, tapi dah lama lah sebelum ni. Tapi kedua-dua pasukan bermain di K-League 1, maksudnya Liga Utama, berbanding Kogi yang bermain di K-League 2, iaitu Liga kedua di Korea. Musim ni saja Faisal Halim 14 appearance, 7 gol, 7 assist. Kiranya 14 appearance, 14 contribution dia kepada pasukan. Maksudnya impresif lah. Tapi tak salah aku, kononnya apa yang aku baca, apa yang aku dengar, ada ejen tu mengatakan mereka, pasukan-pasukan ni melihat Faisal Halim di peringkat AFF hari tu, nampak macam impresif lah Faisal Halim ni. Katanya belum ada tawaran yang kukuh ataupun secara officialnya belum lagi. Aku, kalau korang kenal aku pendiaran aku tetap sokong pemain-pemain yang boleh ataupun mempunyai peluang untuk bermain di luar negara. Sebab bagi aku ada beberapa faktor lah, dan macam aku dah pernah cerita sebelum ni, lagi banyak pemain main di luar negara, lagi tinggi peratus untuk pemain kita berjaya. Contoh, kalau 100 pemain kita bermain di luar negara, katakan 10% berjaya. Maksudnya 10%, 10 pemain lah. Kalau kita ada 10 pemain bermain di luar negara, kalau 10%, 1 pemain akan berjaya. Benda ni numbers game. Lagi banyak, lagi tinggi, lagi ni. Lagi tinggi, lagilah peratusan tu untuk berjaya lagi tinggi. Sebab kita kena ingat, kita tak boleh mengharap kalau 5 orang pergi, 5 berjaya. Sebab benda ni risiko. Tiada jaminan pemain bermain di luar negara akan berjaya. Benda ni risiko yang besar, tapi aku suka sebab bagi aku risiko ni perlu diambil bagi setengah player yang mempunyai peluang. Sebab kalau kita cakap pasal ada yang takut player ni kalau keluar merudum kan, ini biasa. Ini risiko yang perlu diambil. Tiada jaminan macam aku cakap tadi untuk berjaya sebab persekitaran dan budaya berbeza. Di luar negara, benda tak selesa macam di Malaysia. Aku tak nak ada mentaliti yang macam, janganlah pergi luar, kita tak akan berjaya kat luar. So, mentaliti kita sentiasa fikir macam, tak apalah, tak payah main kat luar sebab kita akan gagal. Main kat dalam negara je kita berjaya. Takkan kita nak ada mentaliti macam tu selama-lamanya. Itu bagi aku. Kita kena percaya kepada diri kita, kebolehan kita. Aku percaya satu hari kita akan mempunyai pemain yang macam Hidetoshi Nagata, pemain Jepun yang memecahkan pasaran di Eropah. Dia yang pemain Jepun yang pertama yang memecahkan pasaran. Sampai lepas tu baru pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan Eropah lain ataupun pasukan lain di luar negara percaya kepada player Jepun ni boleh bermain di luar. So kita perlukan satu pemain. Aku tak kisahlah Arif Aiman ke, Faisal Halim ke, Luqman Hakim ke, siapa-siapa, Kogi ke, tak kisah kan bagi aku. Walaupun Perit sebagai penyokong Selangor, dia bermain baik di Selangor, siapa nak dia keluar kan, tapi demi Malaysia aku sanggup. Aku tak kisah benda ni kan. Jadi kena ingat, nak berjaya kita kena ambil risiko, tapi tak ada masalah kalau dia nak stay dalam negara dan stay dekat level kita pun, itu terpulang kepada masing-masing. Itu pendapat aku sahaja. Itulah yang aku perlu katakan. Okey, khabar angin kedua adalah Syafiq Ahmad yang kononnya bakal tinggalkan JDT. Musim ni hanya 3 penampilan, musim ni 1 gol, dan semua penampilan bukan dalam kesebelasan utama sebagai dalam di bangku simpanan dah masuk lah, dan baru-baru ni menjaringkan gol dalam Piala FA. Kemana destinasi Syafiq selepas ini? Kalau boleh ke Selangor, seronok juga kan. Tapi Selangor sebenarnya tak perlukan posisi dia bagi akulah. Takkan Selangor
Selangor perlukan posisi di sebelah kanan. Syafiq tak sesuai kot main di sebelah kanan. Bagi aku Syafiq posisi dia adalah di belakang striker, di belakang penyerang ataupun penyerang utama. Walaupun kalau dia nak keluar daripada JDT pun bagi aku harap dia pilih pasukan yang betul lah untuk keluar ke pasukan yang lebih orang kata memerlukan dia lah kan di posisi tersebut. Kalau tak nanti dia tak dapat main juga. Jadi itu yang aku harap lah untuk Syafiq Ahmad kan, dan good luck. Okey, dan bahagian ketiga, last sekali yang isu hangat diperkatakan baru-baru ni adalah pasal isu tak habis-habis, isu Kelantan tak bayar gaji, dakwaan. Sebelum ni kalau kita tengok ada tular di social media ataupun media sosial tentang satu audio ni yang mengatakan ada pertelingkahan di antara pegawai Kelantan dan juga pemain yang mengatakan dia tidak perlu pergi Sabah dan akhirnya terminate kontrak dia dan dia akan bayar gaji sepenuhnya. Dan dia dalam conversation tu, dalam audio tu, pemain tu meminta gaji dia untuk dibayar. Lepas tu ada juga tular lagi satu screenshot message di mana seorang individu juga meminta gaji untuk dibayar, tapi last orang pegawai tu reply kata, oh kita boleh bayar dulu separuh, yang lain tu kita minta advance. Yang aku tak faham, kalau boleh bayar penuh kenapa nak bayar advance? Itu aku tak faham lah. Individu tersebut yang dinamakan adalah bekas penjaga gol Kelantan Farhan Abu Bakar, yang mengatakan dalam sidang media, ataupun bukan dalam media lah, bukan sidang media, mengatakan dia sampai kereta kena tarik sebab gaji tak dapat. Dia minta gaji penuh tapi tak dapat, dan dia menyifatkan tiada benda baik yang datang daripada pengurusan, tak berperi kemanusiaan dia kata. Ada pemain juga yang tak nak dinamai yang disingkir sebelum ni juga, dia cakap dia persoal pasal gaji. Akhirnya semua gaji dibayar selepas tamat kontrak. Itu pun selepas dah bergaduh katanya. Okey, dia juga ataupun Farhan Abu Bakar ataupun individu yang sebelum ni lah cakap yang tak nak nama diberitahui ni pun dia cakap, dia kata pendedahan oleh pegawai Korea semuanya benar dan layanan tidak profesional. Katanya makanan semua tidak diberikan dengan baik. Ini dengan cerita yang sebelum ni, yang ejen Korea dengan Choi Moon-sik tu. Okey, dan akhir sekali kita tahu FIFA ada buka kertas siasatan atas laporan bekas jurulatih Korea, dan Farhan Abu Bakar dan rakan-rakan sendiri, diorang pergi melaporkan benda ni kepada PFAM, Persatuan Pemain, yang menjaga orang kata kebajikan tentang benda-benda lain lah, kebajikan pemain lah. Dia report pasal gaji tak dibayar dan juga pengurusan tidak profesional. Ada lebih kurang 10 report, 10 laporan. Tak bagi aku. Lepas tu Zam Saham ada reply. Zam Saham cakap, dia kata, kita tak nak, bukan tak nak bayar, kita tahan kan. Dia tahan gaji tu, bukan tak nak bayar penuh kan. Jadi dan dia minta kemenangan. Benda ni aku nak komen sikit lah, dan tak tahulah betul ke tidak dakwaan ni kepada pasukan Kelantan apa semua. Kalau betul dakwaan ni, tindakan sewajarnya patut diambil lah ke atas Kelantan FC. Kalau betul dakwaan ni lah daripada MFL, FIFA ataupun FAM sendirilah kan, sebab ataupun PFAM sendiri. Tetapi bagi aku, daripada kenyataan Zam Saham sendiri, bagi aku kalau nak tahan bonus aku faham, tapi kalau gaji basic aku tak faham kenapa kena tahan. Sebab gaji basic kalau kau kalah 10 game pun, 20 game pun tetap kena bayar bagi akulah, kecuali dalam kontrak tu mengatakan gaji basic kita ikut macam klausa dia macam bonus. Kalau you menang baru bayar. Tapi sebenarnya boleh ke buat kontrak macam tu? Patutnya, aku tak tahu, korang kena tanya lawyer. Patutnya tak boleh buat kontrak macam tu kan. Jadi bagi aku, basic gaji, kalah kalau 10 game ke 20 game, kena bayar. Yang tak perlu nak bayar adalah performance bonus. Macam itulah, goal bonus ke whatever kan. Jadi ibaratnya macam aku beli burger, aku tak nak bayar dulu, aku makan, lepas tu rasa tak sedap, lepas tu aku tak nak bayar. Something like that lah kan. Mungkin perumpamaan tu tak berapa betul, tapi contoh kalau aku masuk ke stadium kan, lepas tu aku rasa Kelantan main tak bagus, lepas tu aku nak bayar separuh je ke, aku tak nak bayar ke, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi aku harap benda ni dapat diselesaikan, dan aku tahu pihak Zam Saham sendiri pun dia nak kemenangan. Kita faham bola sepak ni kan, stres kan, kita nak menang. Tapi aku harap dapat diselesaikan baik-baiklah dengan PFAM dan juga pihak Kelantan sendiri. Dan akhir sekali, terima kasih kerana menyokong Pemain ke-12. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.